Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Abang Mansur dalam Sarawak Decides, di mana kali ini saya akan membawa anda mengenali Dun yang mempunyai majoriti penduduk berbangsa Melanau Muslim. Ini dia Dun N44 Jemoreng. Dun N44 Jemoreng merupakan salah satu kerusi di bawah Parlimen 207 Igan, di mana satu lagi kerusi adalah Dun N43 Daro. Sedikit sejarah yang harus kita ketahui mengenai Dun N43 Daro ialah kerusi ini pada pilihan raya 2006 telah dipecah kepada dua menjadi N37 Daro dan N38 Jemoreng. Itu pada tahun 2006. Namun, pada tahun 2015, kod bagi Dun N38 Jemoreng ditukar kepada N44 Jemoreng hasil daripada persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak. Jadi kalau kita lihat di sini, Dun Jemoreng bertanding buat pertama kalinya pada 2006. Ketika itu masih lagi dengan kod N38, manakala pada PRN 11 iaitu pada 2016, Dun Jemoreng bertanding dengan kod baru iaitu N44 Jemoreng dengan daerah-daerah pengundian seperti berikut. Kalau diimbas kembali keputusan pilihan raya yang lepas pada PRN 10 tahun 2011, Gani atau Abu Seman bin Jahwi mewakili Barisan Nasional dalam mengungguli undian bagi Dun Jemoreng sebanyak 4,505 menentang dua calon bebas iaitu Abdul Hafiz bin Noh dan Asbor bin Abdullah yang masing-masing memperoleh undian sebanyak 1,579 dan 77. Pada PRN 10, jumlah pemilih yang berdaftar bagi Dun N38 Jemoreng adalah sebanyak 8,635 pemilih di mana 72.90% daripadanya telah turun mengundi. Daripada keseluruhan undi, hanya 120 kertas undi yang telah ditolak. Keputusan ini juga telah menjadikan Gani atau Abu Seman bin Jahwi pemenang bagi kerusi Dun N38 Jemoreng meraih majoriti kemenangan sebanyak 2,926 undi. Juanda bin Jaya muncul sebagai calon baru bagi kerusi Jemoreng menentang Abdullah bin Saminan. Prawi bin Suhaili mewakili Parti Amanah. Juanda bin Jaya telah mendapat undian sebanyak 5,084 undian mendahului Abdullah bin Saminan dan Kiprawi bin Suhaili yang masing-masing meraih undi sebanyak 1,295 dan 187. Jumlah pemilih yang berdaftar bagi Dun N44 Jemoreng pada PRN yang ke-11 adalah 9,699 di mana 69.40% pemilih telah keluar mengundi. Daripada keseluruhan kertas undi, sebanyak 133 kertas undi ditolak dan kemenangan berpihak kepada Juanda bin Jaya yang meraih majoriti undian sebanyak 3,789. Di sini pula kita kongsikan biodata bagi penyandang kerusi Dun Jemoreng bermula tahun 2016 iaitu Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Beliau merupakan anak jati kampung Igan Matu, seorang wakil rakyat daripada latar belakang pendidikan agama dan sudah memikul tanggungjawab penting dalam pentadbiran agama Islam selama 20 tahun. Kalau kita lihat di sini, beliau merupakan bekas mufti di negeri Indra Kayangan iaitu negeri Perlis selama 6 tahun sebelum beliau balik ke Sarawak dan seterusnya dipilih mewakili rakyat Dun N44 Jemoreng. Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya mula bergiat aktif dalam arena politik pada tahun 2016 apabila bertanding mewakili Barisan Nasional pada PRN 11 menggantikan penyandang ketika itu iaitu Abu Seman bin Jahwi yang terpaksa diundurkan atas faktor kesihatan.
Penduduk Dun Jemoreng telah menerima banyak limpahan projek kerajaan yang kini telah dimanfaatkan rakyat. Ada juga sedang dalam pelaksanaan dan banyak juga sedang dalam perancangan setelah mendapat kelulusan daripada Ketua Menteri. Untuk projek pembangunan luar bandar ataupun RTP sahaja, sebanyak 130 projek telah dijalankan sejak 2016 hingga 2020 di Dun Jemoreng, merangkumi pembinaan dewan dan jeti serta membaiki rumah ibadat dan jalan. Dun Jemoreng yang mempunyai masalah bekalan air telah diberikan peruntukan bernilai lebih 100 juta ringgit oleh Kerajaan Sarawak dalam usaha mengatasi masalah bekalan air di kawasan ini. Antara projek terawal ialah menaik taraf batang paip di kawasan ini yang bernilai 80 juta ringgit. Projek ini telah diluluskan malah sebelum kerajaan negeri mengumumkan projek besar-besaran mengatur sistem paip air seluruh Sarawak. Projek lain yang sudah dilaksanakan ialah pembinaan rumah penggalak di loji air Igan yang akan membawa masuk bekalan air dari Mukah ke Matu, tangki aras tinggi di Bruan dan Matu untuk kegunaan penduduk Kebuau dan Matu, kerja-kerja menyambung paip dari loji air di Jemoreng menuju ke tangki air di Kuala Matu serta usaha merawat air di Matu dengan peruntukan RM500,000 setiap bulan. Bagi kemudahan infrastruktur pula, antara perkembangan yang bakal kita lihat di Dun Jemoreng ialah jambatan Batang Igan yang kini sedang giat dijalankan. Pembinaan jambatan Batang Igan sepanjang 1.6 km ini menelan kos sebanyak RM285 juta, sebuah inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Ia dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024 dan siapnya jambatan inti nanti, penduduk tidak perlu lagi bersesak menggunakan perkhidmatan feri di Sungai Igan dan ini akan memudahkan akses sosial, ekonomi serta meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Keunikan jambatan Batang Igan ini kelak ada pada reka bentuknya yang akan menjadikan jambatan ini sebuah jambatan ikonik di Sarawak. Dan apabila sebut jambatan Batang Igan, pasti akan terbayang keunikan jambatan tersebut. Perkembangan lain yang bakal siap dan sudah pun bermula pembinaannya ialah Masjid Baru Kuala Matu. Uniknya masjid ini kelak ialah ia bakal dilengkapi dengan balai cerap untuk melihat anak bulan. Kerana kedudukan Kuala Matu yang terletak di tepi Laut Cina Selatan adalah strategik untuk melihat anak bulan khususnya bagi bahagian zon tengah Sarawak. Pembinaan masjid ini sudah pun bermula sejak April 2021 dengan peruntukan sebanyak 11.3 juta ringgit, satu lagi projek rakyat untuk rakyat di Dun Jemoreng. Masjid itu nanti mampu memuatkan 1,200 jemaah dan dibina dengan reka bentuk terendah iaitu motif tradisi masyarakat Melanau. Selain itu, peruntukan untuk membina benteng hakisan pantai dan sungai juga merupakan antara inisiatif besar daripada kerajaan negeri untuk rakyat di Dun Jemoreng. Dua projek tersebut ialah projek benteng hakisan sungai Kampung Igan bernilai 5 juta ringgit, kini sudah berada di fasa kedua pembinaan untuk mengurangkan hakisan sungai di sini, dan yang terkini projek pembinaan benteng hakisan pantai Kuala Matu bernilai 15 juta ringgit sedang giat dijalankan untuk memelihara kawasan tersebut daripada hakisan ombak terutama pada musim tengkujuh. Projek ini bukan sahaja mampu memberi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, bahkan ia juga berpotensi dari segi aspek pelancongan, ekonomi dan rekreasi. Dun Jemoreng sebagai salah sebuah kawasan yang mempunyai majoriti penduduk kaum Melanau mempunyai tarikannya yang tersendiri. Majoriti penduduk Melanau di sini adalah beragama Islam. Melanau bukan beragama Islam juga ada, namun hanya sebilangan kecil sahaja. Selain itu, ada juga pendatang dari negara China yang dahulunya dibawa masuk ke kawasan ini bekerja sebagai buruh, tetapi mereka sudah lama menetap di sini dan menjadi sebahagian daripada masyarakat Melanau yang ada di Jemoreng. Untuk pengetahuan anda, terdapat sebuah rumah panjang Melanau di Kampung Sok Jemoreng. Rumah panjang ini merupakan yang tertua dan satu-satunya yang tinggal di negeri ini. Rumah panjang ini sudah berusia lebih 100 tahun, mempunyai hanya 4 pintu di awal pembinaannya sebelum ditambah kepada 26 pintu pada tahun 1888. Struktur asalnya diperbuat daripada kayu belian manakala atapnya dibuat daripada daun rumbia. Biarpun kelihatan agak usang, rumah panjang Melanau Sok di Kampung Sok yang letaknya 110 km daripada pusat bandar ini masih berdiri utuh di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan dan terus kekal sebagai warisan peninggalan generasi terawal masyarakat Melanau di Sarawak. Selain itu, juadah menarik daripada masyarakat Melanau yang popular di Dun Jemoreng ini ialah sesar unjur. Ini
merupakan snack asli kegemaran masyarakat Melanau yang popular di kawasan Jemuring. Kebanyakannya dikeluarkan oleh masyarakat di daerah Matu. Sesar unjur untuk pengetahuan semua adalah udang merah ataupun lebih dikenali sebagai payak oleh masyarakat tempatan yang diproses dan disalai sehingga kering. Sesar unjur antara produk industri desa yang berpotensi dipergiatkan lagi di daerah Matu. Kerajaan Sarawak menerusi program Prospek Daerah Matu telah memperuntukkan dana sebanyak 9 juta ringgit untuk menjadikan daerah ini hub pengeluaran produk hasil laut untuk pasaran lebih terbuka. Seterusnya, ini bukan minyak masak, bukan juga minyak urut, tapi ia dipanggil minyak sekiu. Minyak sekiu ini dibuat daripada buah sekiu yang dikeringkan, selepas itu disalai sebelum dimasukkan dalam bekas seperti pengapit dan ditekan hingga menghasilkan minyak. Ini juga popular dalam kalangan masyarakat Melanau sebagai pembuka selera makan. Titiskan dan gaulkan saja di atas nasi, aromanya sungguh tajam menusuk ke kepala. Sebab itulah minyak sekiu ini digelar minyak pembuka selera makan. Lain tempat, lain tarikan budayanya. Sekian saja perkongsian kita untuk episod Dun Jemuring. Jumpa lagi di lain episod. Saya Syira Abang Mansur untuk Sarawak Decides.